Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Bersih Kuasa Masjid Al-Muqarrabin Bohok Empiang Kanga Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian, pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kelimpah kurnianya dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah. Dia dapat sama-sama kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk malam tuan-tuan, hari ini 9 November bersamaan dengan 23 Rabiul Awal. Dan hari ini tuan-tuan, hari ini pula kalau kita tengok Perlis ni tak kena PKP, tapi 3 negeri ni tak kena, tapi macam kena jugalah. Tak boleh pergi mana tuan. Jadi tuan, dan sekolah pula tuan-tuan, untuk malam tuan-tuan, sekolah dah mula tutup hari ni tuan. Cuti dah. Kalau ikut ni PKP yang kena, tapi kita ni pun dah mula start cuti sekolah. Kau tuan-tuan kena hantar anak ke cucu ke. Jadi cuti ni dah mula hari ni 9 hari bulan sampai 18 bulan 12. Kalau ikut tu 18 tu baru mula balik cuti akhir tahun. Tapi cerita dia hari ni 9 sampai 18 bulan 12, 18 sambung pula sampai 20 bulan 1. Jadi budak tuan tahun ni depa cuti 2 bulan lebih tuan, lebih kurang anggaran. Jadi sedih tu sebab apa? Kalau kita nak akhir tahun, kita buat jamuan, buat perjumpaan, cikgu nasihat budak-budak pun kawan-kawan mereka ni, jadi bila main lagu ni tak ada, habis lagu tu. Yang mana yang sedih tu tingkatan 1 tu darjah 6 nak jumpa pula tingkatan 1 sekolah menengah terus. Yang kawan-kawan mereka yang darjah 6 sama mereka pun tak jumpa tuan. Jadi pandemik tu pun nomor baru. Jadi apalah, jadi Allah ada hikmah tuan. Cuma tuan, pada hari ini tuan kita akan tengok tajuk kita ni berkaitan dengan bab fi azan, iaitu larangan mengambil upah dari azan. Macam mana pula hari ni? Lagu tu ustaz yang ada Tok Bilal, Tok Siak, Tok Imam ni macam mana? Depa ni kita bagi upah ke? Kita bincang lagi. Adakah depa ni upah? Depa tu kalau kita tengok pun bukan nama gaji, dia elang. Elang ni macam mana? Sebab apa ada sebenarnya? Yang kata upah ni macam mana yang Nabi larang ni? Kita bincang lagi lah. Apa cerita tentang upah untuk mengambil daripada azan ni? Tuan-tuan, sebelum saya nak mula tuan-tuan, kita tengok sikit tentang kecurangan dalam solat. Kita baca lah ni, curang ni suami isteri kan, yang mana laki dia belok daripada dia curang dengan isteri, isteri curang dengan suami. Rupanya curang ni semayang pun ada curang tuan. Apa dia cerita kecurangan dalam solat ni? Kita akan tengok balik tuan. Tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bagaimana hubunganmu dengan sholat? Apakah kamu selalu mendirikan sholat? Ataukah kamu termasuk orang yang melalaikannya? Okey, solat ni tuan, kita ni golongan mana? Yang pertama, golongan yang selalu solat. Masuk waktu kita semayang kan, 5 waktu kita buat sehari semalam. Ataupun kita orang yang kedua, orang yang ghalib, yang lalai dalam solat. Dan contoh-contoh kelalaian sholat diantaranya yaitu seseorang mengerjakan sholat pada waktu tertentu dan meninggalkannya di waktu tertentu. Okey, pertama tuan, yang mana dia semayang, tapi dia semayang waktu tertentu, tinggal tertentu. Contoh, Zuhur ni semayang, Asar semayang, Maghrib, Isya semayang, tapi subuh dia balik lat. Sebab apa? Tak mayang ustaz. Balik rumah pun 2-3 pagi. Pukul 12 baru dah mula keluar pergi jumpa kawan. 1-2 huha-huha lagi. Pukul 3 baru sampai rumah. Nak semayang subuh je lah ustaz. Baru nak tidur pukul 4. Tengok TV lagi lepas tu. Bangkit ke apa? Pukul 10-11 pagi. Lagu tu cerita dia. Dia semayang juga, tapi tak semayang semua. Dia ambil tertentu. Tak pun subuh dia semayang, Zuhur semayang, Maghrib tak semayang. Sebab apa? Maghrib singkat, tak ada.
Balik jalan mana-mana, mandi, habis waktu dah. Contoh. Jadi orang yang pertama ni, dia semayang separuh, dia tinggal separuh. Yang kedua, seseorang mengerjakan solat di luar waktu dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i. Yang kes kedua pula, dia semayang juga. Tapi bila? Hujung waktu. Macam tadi dah. Kalau subuh gajah tadi, semayang juga. Pukul apa? Pukul 11 pagi. Pukul 9 pagi. Bukan gajah tuan. Tu dinosaur lah tuan. Kacau tuan. Jadi cerita dia semayang. Tapi luar waktu. Kalau maghrib tu, asar tu pukul 7:05, 7:03 lah. Masuk maghrib dah 7:01. Maka pukul 7 tuan. Masuk maghrib. Dia semayang bila? Semayang di luar. Asar tak buat. Saat lagi Allah terlupa semayang asar ni. Hari-hari macam tu lah. Pukul 7 baru nak buat, 6:45 baru nak buat. Ataupun mai lepas waktu tu baru nak buat. Itu orang yang kedua. Yang ketiga, seseorang mengakhirkan solat di akhir waktu. Sebentar lagi habis waktu solat, dia baru mengerjakan solat. Yang ketiga ni semayang juga, tapi hujung waktu. Subuh ni pun 7 minit. Habis dah subuh. Pukul 7 baru bangkit tidur, baru mandi, semayang juga. Semayang hujung waktu. Zuhur semayang juga. Kat pukul 4 baru nak mula semayang zuhur. Macam mana tuan? Asar pula sama juga. Pukul 6.45 baru nak semayang. Maghrib pula. Ni main drama sangat lah ni. 7 petang cerita macam-macam. 7.30 pukul 8 dah 8.10 tuan. Masuk waktu Isyak 8.11. Habis drama pukul 7.59. Masuk waktu berita, baru kalut nak mandi, baru nak semayang tuan. Semayang juga, tapi semayang mana? Hujung-hujung. Kalau bola ni hujung-hujung berhugur tu bagus. Tapi kalau semayang ni hujung-hujung, dia terjadi lalai tuan. Atau bahkan yang lebih parah, seseorang tidak solat sama sekali. Kes yang keempat, lagi kacau. Subuh tak nampak, Zuhur tak nampak, Asar tak nampak, Maghrib tak nampak, Isyak pun tak nampak. Jumaat pun kadang-kadang. Maghrib apa Maya Raya jarang-jarang. Kacau tuan. Kalau tuan mai hari ni pun scan apa tu My Sejahtera. Masjid Muqarrabin boleh detect tuan. Duduk tahu mana lah ni. Kalau tuan beli barang apa pos laju Shopee ke Lazada ke apa tu. Duduk kat mana? Pos besar Kajang. Duduk mana ni? Duduk kat kalau apa dekat Lustak lah. Kita boleh tracking. Tapi orang lagu ni tak tahu di mana, hilang. Hilang daripada radar. Kacau tuan. Jadi tengok balik kita macam mana. Pertama ke, golongan kedua ke, ketiga ke, keempat yang lalai. Solat adalah takaran iman. Sebagaimana perkataan yang menarik dari sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Solat ni kita tengok ni poin dia takaran iman. Takaran apa? Timbangan, kiraan, ukuran. Jadi solat ni takaran, timbangan iman kita. Kalau nak kata baik tuan-tuan, orang kafir tuan-tuan di luar sana lebih baik lagi. Sedekah berjuta-juta dekat kuih mereka, dekat persatuan mereka. Sebab apa? Mereka duit banyak buat kebaikan. Tapi beriman tak? Tak beriman pun tak Islam pun tuan-tuan. Jadi kita Islam ni kena solat. Itu beza kita dengan orang lain. Kalau kata baik, bagus, mereka yang luar di sana mungkin banyak lebih bagus daripada kita. Tapi kita beza kita dengan mereka dengan kita iman tuan-tuan. Kita semayang. Solat itu kalimah La ilaha illallah. Perkataan ini dinukil oleh Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dalam kitab beliau Az-Zuhud. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, solat adalah takaran, timbangan. Siapa yang menunaikannya dengan sempurna, diberikan pahalanya secara sempurna. Nampak? Solat ni takaran, timbangan, ukuran, kiraan. Kalau kita kan solat yang sempurna ni, pahala pun sempurna. Apa buktinya? Kita belajar hari itu ni. Sallu kama ra'aitum yusalli. Solat kamu seperti mana kamu lihat aku semayang, Nabi semayang. Seperti yang kita sentuh itu, ada yang semayang ni dapat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 dan 1/2 pahala. Yang kita semayang tadi ni, kita rasa macam kemas aku ni duduk sah depan ni. Ya, sah depan bagus, pahala banyak. Tapi khusyuk semayang tak sama tuan. Mungkin tuan-tuan sah ketiga tu pahala lebih banyak daripada sah pertama. Tak apa, orang main masbuk lambat sikit, dia lebih banyak daripada pahala Tok Imam. Tak apa, Tok Bilal lebih banyak daripada pahala daripada Tok Siak sebagainya. Contohlah. Nampak kata setiap orang semayang tak sama tuan. Dia rasa bagus elok dah. Rupanya tak clear. Wuduk cincai. Semayang Allahu Akbar.
Hari ni hari Isnin, Allah terlupa pula dah. Nak bayar baja, nak bayar racun, harum manis, tak pergi tengok lagi kebun dekat mana, dekat apa Ngulang, contohlah. Kata api lah kan. Kemudian bisnes pula, kedai tu tak pergi tengok, ni tak kira stok, macam-macam tuan. Jadi kita galik dalam semayang. Jadi pahala semayang setiap orang tadi ni tak sama kan, setiap orang beza. 1/3, 1/4, 1/2 berbeza-beza kan. Jadi dia ada ukuran semayang ni. Memang pahalanya semayang di rumah kurang, di masjid 27 kali ganda. Tapi bila main masjid pun tak sama lagi tu kan. Sebab apa? Semua orang itu berbeza-beza sebenarnya. Sedangkan siapa yang mengurangi takaran solat, timbangan solat dia kurangi, baik itu dengan cara seperti mengakhirkan waktu solat, ataupun kadang sholat kadang tidak, ataupun tidak sholat sama sekali, ataupun sholatnya tidak khusyuk. Jadi dia kata tadi solat tu sempurna, wuduk sempurna, semayang dan khusyuk sebagainya kan, kita peda kan. Tapi tak, kita buat main-main, kita buat halai balai, acuh tak acuh. Jadi benda ni mengurangkan timbangan solat kan. Maka sungguh engkau telah tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan terhadap orang-orang yang mengurangi takaran pada surat Al-Mutaffifin. Apa firman Allah berfirman, Allah rakam siapa yang kurang timbangan, takaran ataupun kiraan dalam surah Al-Mutaffifin tuan. Iaitu Allah berfirman, Allah pada surah Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Neraka wail bagi orang-orang yang melakukan kecurangan pada takaran dan timbangan. Allah kata apa? Neraka wail kepada siapa ni? Orang yang mana dia curang. Beli sekilo gula, dia timbang 950 gram. 50 lagi dia cemeh untung dia. Jual apa? Buah-buah ke apa ke? Apa? Beli 3 kilo, dia kurang sikit 200 gram. 2,800 gram saja. Contoh. Kalau lagu tu tuan, kiraan dalam jual beli memang takaran ini tuan. Cuma rupanya ulama bincang balik, dia ada kira dengan semayang tuan. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab As-Salah, perkataan Imam Malik, dikatakan pada setiap sesuatu ada kesempurnaan dan ada pengurangan. Setiap benda kita ni ada kesempurnaan, tepat dia, dan kemudian ada yang pengurangan. Dalam banyak benda-benda pun dia ada benda ni tuan. Kena tengok balik, kena checklist balik yang kita buat lah ni. Jika Allah telah mengancam orang-orang yang mengurangi takaran timbangan di dalam harta, di dalam jual beli, maka bagaimanakah ancaman Allah bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan solat? Kalau dalam bab jual beli tadi Allah beritahu neraka wail, sama lah juga tuan, solat ni lebih-lebih lagi kita kena kira apa? Kena peda betul-betul. Kena ambil cakna semayang kita macam mana hari ni. Kan? Jadi kena rujuk balik, kena muhasabah balik. Sama dah betul tak macam mana Nabi ajak kita solat kita ni, khusyuk kita, galik tak galik sebagainya. Macam tadi Tuan Imam kita baca surah apa tadi? Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin allazina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam kata apa tadi? Bila mai diuji kita ni kesabaran, khauf wal ju', kelaparan, takut. Ni COVID-19 ni, takut tuan. Kan? Kalau kita baca tuan, Allah uji kita ni. Tapi kalau bila mai musibah ni, apa dia? Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita duk berikak ni, mai meninggal baru sebut. Tak, sebarang musibah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nampak tuan? Allah beritahu ajak kita tata cara kita untuk kita beramal tuan. Hati-hati, jangan sampai seseorang meremehkan sholat selama hidupnya, karena diancam wail oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Kena berhati-hati. Sebab apa? Neraka wail bagi orang yang mengurangkan takaran dia. Jual beli ya sahih, cuma semayang ke benda-benda semua ni pun kita kena jaga, ambil cakna. Sebab apa? Dikira, dihitung tuan, yang kita buat lebih kurang tuan. Okey, kita pergi tajuk kita hari ni, iaitu pada hari ni tentang berkaitan bab fiqh azan. Macam mana cerita dia, larangan kita Tok Bilal ni kan, yang duk azan ni ambil upah. Boleh tak boleh? Apa cerita? Upah macam mana yang Nabi larang ni? Pertama sekali, hadis daripada Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Diriwayatkan daripada Uthman bin Abil Ash radhiyallahu berkata, wahai Rasulullah, angkatlah aku sebagai imam solat bagi kaumku.
Jadi apa tu Utsman bin Abi Al-Ash ni, dia duduk satu kaum tu, ya Rasulullah, lantik aku jadi imam bagi kaum aku. Ni kata tuan, kalau boleh tuan, imam ni di kalangan kita ni. Kalau kita ni kampung kita tuan. Dan karya kita ni, kita contohnya. Cuma dalam law ni nak cari lagu tu payah sebagainya. Yang kerja, yang sebagainya, yang calon yang sesuai sebagainya. Jadi banyak benda tuan. Tapi cerita dia minta. Rasulullah SAW pun berkata, engkau adalah imam mereka. Sesuaikanlah dengan kondisi orang yang paling lemah dari mereka. Tok imam pula, bila jadi imam, bukan tengok dia. Aku tahfiz, aku balun orang ni surah panjang, 5 muka. Tapi ya, aku imam. Siapa-siapa jadi imam? Kan, jangan. Imam kena tengok balik makmum dia. Siapa itu yang mai? Macam mana kalau bahasa tentera dia, macam mana kekuatan dia, platoon dia itu. Pak Mat mai, Pak Loh go. Pak Leh pula sakit lutut, Nur sakit sendi. Ni sakit, ni jadi sakit orang. Dan report lagu tuan, dia akan baca surah yang sesuai dengan jemaah dia. Tak boleh tuan. Ikut aku lah, aku imam, aku balun surah apa pun. Tak boleh. Dia mesti sesuai dengan orang paling lemah sekali dalam kalangan jemaah dia. Sebab tu bila sembahyang berjemaah ni, imam kena timbang antara. Cuma sembahyang subuh, memang tak mana-mana pukul sampai, imam akan baca panjang sikit. Sunnahnya subuh baca panjang sikit. Cuma solat tarawih, solat yang malam bakit malam kita buat tu tuan, memang sunnahnya baca panjang. Sebab apa? Nabi abang pula, kalau tak larat boleh duduk tuan kita. Boleh kita duduk diri, terduduk. Larat ni terbangkit pula. Itu solat sunat. Tarawih walaupun dia berjemaah, dia boleh kita duduk tuan, sunatnya. Cuma kita tak mau duduk tuan, malu. Tapi naknya boleh kita duduk. Tapi solat berjemaah yang wajib 5 waktu, mesti kita berdiri kan. Mereka kalau kita sakit, baru kita duduk dan kita sebagainya tuan. Itu cerita lain. Dia kata lagi, dan angkatlah seorang muazzin yang tidak mengambil upah dari azan. Nampak Nabi sebut dalam ni 3 benda. Jadi semayang tadi kena ambil yang mana betul imam kena tengok balik sesuai dengan jemaah dia. Tak boleh kita balun baca panjang semua. Kena tengok juga. Dan juga yang ni, yang ketiga tadi, Tok Bilal tadi tak boleh ambil upah. Upah macam mana tuan-tuan? Betul, lepas habis semayang ni, dia pergi tunggu kat pintu tu. Ni apa dia ni? Contohnya, Cina senang lebih faham. Kita pergi arena gurun semayang kan. Masuk waktu Zuhur, ada seorang ni dia man ni dia azan. Apalah kita ambil uduk apa semua, kita semayang. Habis semayang tuan, dia berjalan, dia buka kepiah dia, dia suruh orang. Ni apa dia ni? Derma apa ni? Dak, upah saya ni. Pasal apa upah pula? Saya azan tadi. Kacau tuan. Man azan, dia minta upah. Itu memang nampak terang-terangan. Yang mana azan ambil upah, memang tak boleh. Kan cerita dia. Jadi sebab apa? Kan Nabi larang tadi tak boleh ambil upah daripada azan. Azan siapa-siapa pun mai boleh azan. Itu yang pertama tuan. Sahih Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Yang kedua pula diriwayatkan daripada Yahya Al-Buqa. Ia berkata, aku pernah mendengar seorang lelaki berkata kepada Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab, Abdullah bin Umar, aku mencintaimu kerana Allah, aku sayang engkau kerana Allah. Ibnu Umar kata balik kat lelaki ni, aku membencimu kerana Allah. Nampak pelik. Orang ni sayang dia kerana Allah. Kali ikut, alhamdulillah saya pun sayang kau kerana Allah. Tak, dia balas lain. Dia kata apa? Aku benci engkau kerana Allah. Dia terkejut. Mengapa? Tanya dia. Ibnu Umar berkata, kerana engkau melagukan azanmu dan engkau mengambil upah darinya. Azan ni boleh lagu, boleh kita sedapkan azan. Tapi sampai melagu, melampau, meleret, sampai ubah huruf, maksud sebagainya, itu tak boleh tuan. Berpada-pada dalam azan. Ya, azan kena sedap bagi panggil orang sembahyang. Tapi tak boleh kita sampai terover-over, melampau-lampau. Dan dia pula ni sebab apa? Dia ambil upah dari azan. Nabi larang tuan. Ni Ibn Umar, dia larang. Dia kata, aku benci engkau kerana Allah. Sebab apa? Sebab engkau melagukan azanmu dan engkau mengambil upah darinya. Nampak dua benda tuan. Okey, kandungan yang boleh kita ambil daripada cerita tadi, asar dan sebagainya, hendaklah seorang muazzin melaksanakan tugasnya secara sukarela. Itu yang pertama. Sebab Imam Syafi'i kata pula dari kitab Al-Um dia, jilid 1 muka surat 84, aku sarankan agar para muazzin adalah orang yang sukarela melakukan tugasnya. Imam tidak boleh memberinya upah. Demikian pula orang lain. Selama mana mereka masih boleh menemukan muazzin yang rela tidak dibayar dan memiliki sifat amanah.
kecuali mereka memberi harta mereka kepada secara peribadi. Menurutku tidak susah bagi seorang pun yang tinggal di negeri yang banyak penduduknya dan menemukan muazzin yang amanah, komitmen melakukan tugas dan rela tidak dibayar. Jika ia tidak tak jumpa tuan, maka ia boleh mengupah seorang muazzin, dan upahnya tidak boleh lebih daripada 1/25 bahagian saham fal bagi Rasulullah SAW. Ia tidak boleh mengupahnya dari harta fal lebih daripada bahagian tersebut, kerana telah disebut kriteria orang yang berhak menerima harta tersebut. Tuan, cerita dia zaman kita dulu pun Tok Bilal, Tok Imam ni naknya tak ada apa. Siapa yang main masjid, dia jadi imam. Dia main awal, dia azan. Siapa tu kena tahu siapa pula, siapa jadi imam, belakang-belakang boleh. Tapi zaman lah tuan-tuan, kalau tuan buat lagu tu, kacau. Awal masjid kita ni tak ada orang azan dah ni. Bukan 4 leh duk azan setiap hari. Oi, dia punya rumah anak dia dapat cucu. Duk luar harap kan. Bukan Pak Lah pula ke kalau tak dapat leh. Pak Lah pun sakit ke ni. Nampak tuan. Sebab tu dia buat organisasi. Masjid ni ada orang urus. Tok Imam 1, 2. Tok Bilal 1, 2. Tok Siak 1, 2. Tak boleh orang pertama, kedua. Kalau main pakai ikut dan ada, lagu tu tuan. Sebab tu dia beri apa? Dia buat jakim buat, kajian polis, kajian negeri buat sebenarnya. Sebab apa? Untuk mengurus. Dia bukan upah, bukan tu gaji kan. Dia sebagai apa tu panggil allowance ataupun sagu hati, tu saja. Kalau kan kita semua ni boleh jadi Tok Bilal, boleh jadi Tok Imam kan, tak ada masalah. Tapi kalau bila buat lagu tu duk lawa harap, hang aku dah kali tak ada orang azan, tak ada orang sembahyang apa, jadi imam sebenarnya contoh. Tu cerita ada. Jadi cerita dia Tok Bilal ni tak ada gaji, tak ada apa sebenarnya. Kita semua boleh. Tapi yang ada lah ni sebab apa? Nak bagi pengurusan untuk apa? Sagu hati. Dia pun tuan, dia tinggal kerja dia. Kalau ikut gaji Imam Bilal ni tuan, tak cukup tuan. Kalau yang tu gaji, bukan. Dia kena buat kerja lain pula. Zaman dulu boleh. Sebab apa? Dulu ni kan apa tu 500-300 dan sebagainya kan. Apa tu beras kita buat sendiri, apa tu bendang, pokok kayu ada. Daun-daun boleh makan sebenarnya. Zaman lah tak ada tuan. Bil ayak, bil telefon, semua bil. Kereta lah kena bayar dan sebagainya. Dan anak pergi sekolah sebagainya. Banyak benda tuan. Jadi itu komitmen. Itu cerita dia. Yang kedua, haram hukumnya mengangkat muazzin yang tujuannya mencari wang, berdasarkan hadis Uthman bin Abi Ash tadi. Juga berdasarkan fatwa Ibn Umar, dan ini tidak dibantah oleh para sahabat lainnya seperti yang ditegaskan oleh Ibn Syailin Nas. Cerita dia, Tok Bilal ni sebenarnya tak ada gaji pun. Sama ke gaji kita bagi dalam Allah ni, bukan gaji. Itu sebagai allowance. Itu saja. Sebagai apa? Membantu masjid. Jadi bukan kata yang Nabi larang. Yang Nabi larang tadi sebab apa? Lepas azan, buka kepiah, duduk kat pintu tu. Awak ni, saya azan tadi, sedap tak? Kalau sedap, boh RM2. Tak sedap, boh RM1. Kacau kan? Bukan karaoke. Karaoke tak apalah. Sedap, boh RM1. Tak sedap, boh RM2 ke apa ke. Itu cerita lain. Jika muazzin diberi upah tanpa ia memintanya, maka hal itu diperbolehkan. Diriwayatkan daripada Ad-Dahaq ni bahawa ia membenci muazzin yang mengambil upah dari azannya. Beliau berkata, jika ia diberi tanpa memintanya, maka itu dibolehkan. Itu cerita ada kan. Adapun salah satu realiti yang kita hadapi sekarang, para muazzin yang mengkhususkan diri dengan tugasnya ditanggung kedepannya oleh institusi JAKIM, JAIB contohnya, MAIB ke, itu boleh tak boleh? Ya boleh. Itu apa? Sebagai apa? Sebagai allowance, sebagai apa? Khusus untuk mereka. Sebab apa? Dan mereka ni tinggal kerja lain, time tu masa mereka main untuk bertugas di masjid sebenarnya. Itu cerita dia. Itu bukan kata nama gaji tuan. Itu sebagai allowance ataupun sagu hati. Itu saja. Jadi boleh tak boleh yang ada lah ni? Ya itu untuk pengurusan. Cuma ada isu tuan yang kedua, azan berduit. Berduit. Duit lain, duit lain. Karaoke, duit ni hang nyanyi, aku nyanyi. Tapi azan berduit, macam mana tuan? Dia cover tuan azan. Allah
Kita duk azan biasa, tadi subuh ada saya kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saf. Try buat berduit pula. Kuku jadi 20 saf kan tuan. Clear sikit. Lohak lagi. Hai, tadi Tok Bilal, Pak Mat ni Pak Loh, dia pun berdua pula. Berduit. Takkan tak boleh. Benda bagus nak pergi ramai masjid, takkan tak boleh. Nak tak? Cerita dia baca 2 rakaat, kawan dia sambung 2 rakaat. Dia baca 2 rakaat, kawan dia sambung 2 rakaat. Asyhadu an la. Okey, soalan dia, boleh tak boleh tuan? Sebab agama ni mesti qala Allah qala Rasul. Kalau boleh, apa dalil dia? Kan? Tuan-tuan. Contoh yang pertama, mazhab Hanafi Asy-Syarkasi berkata, maksudnya apabila muazzin jatuh ketika iqamahnya lalu mati atau pingsan. Tok Bilal azan, tiba jatuh rebah. Mungkin meninggal atau pingsan. Saya lebih suka orang lain yang menggantikannya untuk memulakan semula iqamahnya dari awal, kerana amalan muazzin awal telah terputus dengan kematian dan tidak boleh menyambung amalan yang terputus. Nampak tuan? Pukul lah tuan-tuan, main tu masa duk azan subuh ke, zuhur, lohak ke, azan, main hayya ala solah. Sengak tu awak bunyi sengak tu main tengok tu dia Tok Bilal rebah dah. Pingsan kan. Tadi nak sambung ke nak mula balik? Cerita dia kalau ikut mazhab Hanafi kena mula daripada awal balik. Sebab apa? Sebab amalan tadi Tok Bilal azan daripada awal tadi dia berhenti sekat, tak ada habis. Dia kena mula daripada awal balik tuan. Ni yang pertama. Kita pergi yang kedua. Mazhab Malik pula, Ibn Rushd mengatakan tidak dibolehkan, dibenarkan bagi muazzin yang azan separuh kerana berdarah hidung. Kuk main ten lohok, ten asak ke panas hari tu, pecah lindung pula Tok Bilal. Kan? Jadi macam mana tuan? Untuk manggil orang lain untuk menggantikannya untuk sambung azan yang masih berbaki. Dan apabila muazzin berhenti azannya kerana berdarah hidung tadi, maka wajib bagi atas orang lelaki lain untuk mula daripada awal balik. Bukan sambung, kena mula daripada awal. Dia tidak boleh menyambung di mana muazzin tadi berhenti. Ini mazhab Maliki. Kita pergi yang ketiga. Mazhab Syafi'i. Kita di Malaysia ni kebanyakannya. Dan yang dilarang juga apa yang berlaku dari beberapa muazzin ketika mereka berduet. Tadi ni dalam azan memotong-motong kalimah seperti seorang menyebut beberapa perkataan dalam azan dan orang lain menyambut sambung pula bakinya. Seloknya diharamkan berbuat perkara ini kerana ini bekerjasama dalam ibadah yang rosak. Ibadah tuan. Sebab ibadah ni mesti tunjuk contoh Nabi. Sahabat buat sebanyak. Dia cek balik tak ada pun contoh tuan. Itu yang ketiga. Dan yang empat pula mazhab Hambali. Tidak boleh bagi seorang lelaki untuk menyambung azan orang lain kerana azan adalah ibadah tubuh badan yang tidak boleh dilakukan oleh dua orang seperti solat. Nampak tuan? Dan kita semayang pun ada Allahu Akbar, semayang 2 rakaat, semayang Isya ni. Ish, tak larat ni. Piano asing pula. Macam main wrestling tu. Pang. Nak ganti ayah pula. Sambung 2 rakaat pula. Anak sambung. Kalau boleh buat lagu tu sonok tuan. Ish, letih ni. Semayang 2 rakaat bagi bini sambung pula. Cucu ke? Tak. Semayang tak boleh buat tu. Hang tak boleh berdiri, hang duduk. Duduk tak boleh, berbaring tuan. Lena. Bukan bayang lena, bayang sambil berbaring. Nampak tuan? Sama juga azan tadi terberhenti. Tak boleh kita sambung azan tu. Sebab ibadah tubuh tuan. Sebab ibadah tuan. Jadi dah habis orang pertama tadi, kita kena mula daripada awal balik sebab tak sempurna punya ibadah tadi. Tu cerita dia. Boleh tak boleh berduet ni tak ada contoh Nabi tuan. Sahabat pun tak ada. 4 mazhab pun tak declare, tak ada tuan. Yang ada mana ni? Wallahu alam tuan. Yang kita kena tengok balik. Memang ada tempat-tempat di luar negara tuan, ada yang buat lagu ni tuan. Jadi boleh tak boleh bertentangan dengan sunnah Nabi tuan. Hindarkan. Sebab apa? Benda ni tak ada asalnya. Kena berhati-hati. Kalau bak lagu duit ke apa ni tak ada masalah. Nyanyi separuh, kita sambung separuh. Tu bak hiburan, tu contoh lain. Ni bak ibadah mesti tunjuk contoh Nabi. Wallahu alam. Seperti dekat ni tuan tentang bab azan tadi. Okey, tuan. Ada sikit lagi sejarah azan. Ada lagi 10 minit ini. Apa sejarah azan tuan? Awal disyariatkan terjadi pada tahun pertama hijrah. Bila azan dimula, iaitu hadis daripada Ibn Umar. Dia kata apa? Kaum muslimin dahulu ketika datang ke Madinah berkumpul, lalu memperkirakan waktu solat,
tanpa ada menyuruhnya. Pada awal Islam dulu ni, bila mai suruh semayang, pakai semayang. Tapi masa awal itu tak ada lagi cara nak panggil orang semayang. Sahabat-sahabat ni jumpa, mereka bincang, sebagian mereka berkata, gunakan saja locin seperti golongan Nasara. Orang Nasrani guna locin. Dan sebagian lagi kata, guna saja trompet. Orang Yahudi azan, cara ibadah mereka masuk waktu mereka tu panggil orang mai kuil, mai gereja. Yahudi dia pakai trompet, kan? Maka Umar berkata, tidakkah kalian mengangkat seorang untuk menyuruh azan? Boleh tak kita angkat seorang panggil azan? Lalu Rasulullah SAW pun bersabda, wahai Bilal, bangun, serulah solat. Tu dalil kata Tok Bilal ni, kata Bilal bin Rabah, Tok Bilal tu, Masjid Kangak Tok Bilal, Masjid sini Tok Bilal, Masjid Kuala Lumpur pun Tok Bilal, Masjid Johor pun Tok Bilal, semua pun Tok Bilal. Sebab apa? Bilal bin Rabah ni dia orang pertama sekali suruh azan. Sebab tu dia suruh bangkit dan suruh azan. Tu Allahu Akbar sampai habis tu. Tu azan dia bukan boleh duduk, dia kena berdiri. Sebab Nabi kata Bilal bangun, kena berdiri. Zaman dulu pula ni bukan ada macam kita mikrofon speaker ni, kena naik atas sikit bangunan yang tinggi, azan bagi dengar untuk satu tempat tu dilakukan azan. Itu sunnahnya. Okey, contoh saya ada gambar ni. Macam mana tadi tentang azan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni tuan. Safaram. Apa dia safaram? Ni panggilan orang Yahudi zaman dahulu. Nampak tadi? Dalam hadis sahih kata, orang Yahudi dia tiup trompet. Orang Yahudi, ni trompet ni dah dia tiup tuan, nak panggil orang semayang. Kita zaman kita Piramli tu tiup, menang 3-0, 2-0. Tu cerita Piramli, kan? Zaman kita pun pakai tiup tu cara lain. Jadi orang Yahudi nak panggil orang mai semayang, mai kuih mereka, dia pakai tiup trompet tadi. Kalau kita buat lagu tu, kita tiup Yahudi. Okey, ni di mana ni? Azan di Shadian, China. Di mana ni? Di China tuan. Azan di China sama azan di Perlis. Azan di Perlis kita sama di Di Johor, di Singapura, di Mekah, di Madinah, di UK, semua sama. Sebab apa? Nabi yang satu. Tuan, bila azan tuan, lafaz azan sama. Cuma kata tuan pi di di Iran, di Syiah, di azan lagu lain. Allahu Akbar sama di azan. Tapi bila mai asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, ditambah rangkaian ketiga, asyhadu anna ali waliullah. Tuan balik buka internet lagi, komputer tuan-tuan ataupun laptop ataupun handset, YouTube, macam mana azan Syiah. Buat dia berubah azan tuan. Kan? Asyhadu an la ilaha illallah tak apa lagi, asyhadu anna muhammadar rasulullah tak apa lagi, asyhadu anna ali waliullah. Bayangkan azan pun mereka ubah. Itu Syiah tuan. Tapi di dunia kita semua tuan azan sama. Okey, ni azan tuan di Gaza. Azan pertama kita boleh guna untuk panggil azan. Yang kedua, bila perang berkecamuk, boleh sunnahnya kita azan. Yang ketiga, azan mana lagi? Kok kita sesat dalam hutan sebagainya, boleh kita azan. Ataupun bila mai hujan guruh, angin kuat sebagainya, disunnahkan kita azan. Itu fungsi azan. Tapi yang pertama sekali, azan ni untuk panggil orang semayang. Itu tuan. Ni di Gaza tuan, perang, dia buat azan tuan. Itu sunnah Nabi tuan. Okey, kita pilih lagi tuan. Okey, yang ketiga. Tok Bilal esok asal lagi lohak, jangan pakai kepiah, pakai topi. Pakailah berkemas sikit, sensor sikit, kan? Boleh tak boleh tuan? Cerita dia gambar apa ni tuan? Ni bukan azan tuan. Ni tuan, di mana ni? Laki tadi orang Yahudi, dia panggil orang, dia punya dulu ni dia tiup trompet. Tapi lah ni depa tiru Islam kita, depa panggil azan macam mana? Macam azan apa? Macam azan juga.
Bahasa Ibrani, Israel. Tak mana tuan? Tu nampak. Tu yang nampak kubah kuning tu, emas tu di Palestin, di Baitul Maqdis. Kalau tu tengok balik, gambar saya tunjuk. Ada mouse nampak tak ni? Kalau yang mouse ni, ni yang kuning ni orang panggil Dome of Rock. Ni bukan masjid Baitul Maqdis yang kata Masjid Aqsa tu. Baitul Maqdis kawasan semua ni. Ni Masjid Aqsa ni tembok yang warna kukur ni. Ni masjid Baitul Aqsa. Yang ni orang panggil Dome of Rock. Macam kalau bahasa kita, muzium Islam mereka. Kita lah duk confuse. Gambar-gambar duk ada ni kan, saya dulu ni, teman kita dulu ni tengok gambar Mekah Madinah tu, duk cek yang kamera yang gini, ada gambar tu kan. Klik-klik tu nampak warna emas ni. Oh ni Masjid Aqsa, bukan. Ni Dome of Rock namanya. Yang betul ni. Ni Masjid Aqsa tu. Kubah dia warna hijau kan. Ni di mana ni? Di tepi berhampiran dengan Masjid Aqsa tu. Ni di rumah Yahudi, penempatan haram tu, nampak? Gambar dia ditunjuk view. Semua ni penempatan haram Yahudi kan. Azan mereka pun nampak, mereka ubah azan jadi seolah macam bunyi azan kita. Nampak kan? Mereka kecah, mereka tiru kita. Dulu tak ada, dan terasal lagi sahabat-sahabat bincang nak buat macam Yahudi ke macam Nasrani. Tak, kita buat sendiri. Okey, sekarang ni saya tunjuk sikit contoh solat Yahudi kan. Nampak tuan? Solat Yahudi dia ada berdiri, dia ada rukuk, dia ada sujud kan. Tapi ini cara mereka tuan. Ini cara orang Yahudi. Ada qiyam, nampak dia qiyam tuan. Sebab tuan, kalau kita pandai agama ni, perbandingan agama, kita boleh ajak orang Yahudi Nasrani ni masuk Islam senang tuan. Mudah-mudah tuan. Tapi kita tak kuat tuan. Kita tak tahu, kita tak mendalami tentang agama kita sendiri. Secepat kita no? Okey, di sembahyang dia berapa rakaat kita tak tahu. Oh alam. Di sembahyang tuan, kilah tuan. Lepas habis sembahyang tuan, cara dia nak batalkan sembahyang, rukuk dia bagi salam kiri, bagi salam kanan. Tu cara orang yang apa? Orang Yahudi sembahyang. Kiri, kanan. Sudah habis tuan, dia buat apa tuan? Dia terlentang, dia lena awak, dia menerak tuan. Ustaz, apa kata lohok sekali lagi? Kita lama dah bagi salam lagu tu. Bagi salam lagu ni pula. Lalah lena semua. Kacau tuan. Ni Yahudi sembahyang tuan. So tuan-tuan, kalau tengok, kalau kita nak bawa orang agama Islam, orang Yahudi Kristian, mudah aja. Pertama soalan, tanya orang Kristian, hang sembahyang lah macam mana? Kami duduk kat gereja menyanyi. Tak, buka kitab Injil hampa sendiri. Nabi Isa sembahyang macam mana? Dia berdiri, dia sujud pada Allah tuan. Sujud. Tahu ni siapa yang sujud? Siapa sayang Nabi Isa? Kami orang Islam ni. Sembahyang kami rukuk sujud. Nampak dalam kitab Injil hampa pun sama Nabi Isa buat begitu. Tapi hampa tak buat, hampa kecoh. Hampa ayat, hampa menyanyi, hampa buat karaoke hampa. Nampak tuan? Mudah. Siapa sayang Nabi Isa? Kami orang Islam berkhatan. Hampa berkhatan tak? Orang Kristian tak berkhatan. Nabi Isa berkhatan. Siapa sayang Nabi Isa lah ni? Kami orang Islam sayang Nabi Isa. Kami berkhatan. Nampak tuan? Poin kedua dah. Kalau kita faham agama tuan, dan agama mereka kita kaji tuan, mudah-mudah tarik Islam. Nampak? Tapi kita, agama kita pun tak ketahuan tuan, tak ketahuan juih lagi. Main masjid pun tak banyak. Yang tadi hilang daripada radar tadi banyak lagi. Yang sembahyang hujung-hujung pun banyak juga. Yang kadang tenggelam timbul banyak lagi. Kita tengok balik. Kita kena kuat tuan, kena faham balik umat kita ni tentang agama kita. Kita kuat, kita hebat, baru kita boleh ajak orang. Kita pun lekeh tuan-tuan, macam mana kita nak ajak orang tuan. Ya Allah Allah tu saya boleh dekat ni. Jadi pengajarannya tuan, tajuk kita hari ni, azan tak boleh kita ambil gaji, tak ambil upah. Cuma yang ada ni Tok Bilal, Tok Siak ke apa, Tok Imam ni pun bukan gaji. Itu sebagai apa tu panggil sagu hati. Sebab apa? Ditugaskan. Payah Tok Imam tuan. Kan? Nak kena komitmen di masjid, kan? Nak kena fokus sebagainya, fatih masa sebagainya, tak main sekali dua orang kata sebagainya, macam-macam lah ujian. Dan kalau jadi imam Tok Bilal tuan, bukan senang tuan. Kalau kita sebagai orang awam, tak mana azan, boleh berhenti sembahyang. Kalau Tok Imam ni duduk kangak, kena main balik masjid kita. Duduk pada mesang, kena patah balik. Duduk kalau boleh, kena main balik. Sebab dia imam apa ni. Kalau kita tak mana, kita orang awam ni, azan, tak mana boleh sembahyang. Saya menjadi imam tuan 2 tahun dulu ni, tahun 2014, 2015. Allah tuan-tuan tengok tu. Masjid Padang Pau. Saya duduk kalau polis orang mentua. Duduk nalik 15 kilo, 20 kilo tuan. Oh, naik motor, naik kereta. Tu dia merempit tiap hari. Nak insiden tuan. Sebab apa? Kalau kita time mesyuarat tak boleh abang.
Jangan mula lagi ni aku bawa duk sampai tani. Orang azan takkan habaq mayang ini postpone 10 minit. Tak, masuk waktu kena sembahyang, kena azan, kena sembahyang. Nampak tuan? Imam ni senang tuan. Tok Bilal, Tok Siok semua ni kena bersyukurlah. Yang mana kelompangan sikit tu kan kita tampung lah. Jangan kita duk pergi fire, duk pergi marah. Untuk jadi imam tu tahu tuan. Yang mana yang kekurangan tuan, kita tolong mereka tuan. Itu tu tuan. Senang tuan. Kalau kata nak duit tuan, 800, 500 ni tak cukup tuan. Kan? 3,000, 4,000, 5,000 tu gaji duit imam masjid betul-betul. Jadi tak buat kerja lain boleh tuan. Atau kita tengok balik tadi, kita kena bantu tuan. Masjid kita ni rumah Allah, kena tolong tuan. Dalam institusi masjid ni bagi cantik. Tak mana yang lemah tu kita tolong betul. Tolong bagi imbang balik, bagi cantik tuan. Bukan kita nak menyalah, kita nak bagi elok, nak jadi cantik elok. Tegak oleh elok. Yang kita ni kadang terkata tu lupa kan sakit hati orang tuan. Sakit hati tu dia bawa tuan, tak main masjid berpecah sebenarnya, tak mahu tuan. Jadi tuan kita kena jaga betul lah. Dan masjid kita ni hak kita bersama tuan. Terus saya berhenti tuan, tuan nak tanya apa untuk tajuk hari ni berkaitan dengan azan ni. InsyaAllah tuan, minggu depan tentang azan, bab azan juga, tapi ada bab lain lah, 2-3 bab lagi tentang azan ni. Tak apa, saya berhenti tuan insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.